Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung pula pada muka surat yang sama dengan hari semalam, iaitu 357. 357 menyatakan manusia boleh berpecah belah antara satu dengan yang lain kerana beberapa sebab. Kita sambung dengan sebab itu pada peringkat ketiga, muka surat 357. Katanya peringkat ketiga ialah peringkat wujudnya pertentangan dan pergeseran hidup antara unit-unit dalam masyarakat manusia. Ini berlaku setelah mantapnya kehidupan bermasyarakat dan banyaknya keperluan bagi memenuhi hasrat setiap anggota masyarakat. Perselisihan ini berpunca daripada isu berkaitan iman, akidah maupun kegiatan hidup. Bagi menyelesaikan perselisihan ini, undang-undang sosial perlu diajarkan, dan disinilah lahirnya keperluan yang mendesak kepada ajaran para Nabi. Ini perkara yang ketiga dalam beberapa sebab yang kita sebutkan semalam, iaitu peringkat wujudnya pertentangan. Sebelum ini tidak ada pertentangan, kalaupun ada beberapa perbezaan itu dengan sendirinya disebabkan kekuatan iman, dengan sendirinya terhapus segala perkara-perkara yang boleh menjauhkan antara seorang dengan yang lain. Jadi peringkat ini memerlukan kepada manusia menghidupkan ajaran Nabi, sunnah Nabi tawadhu, sunnah Nabi hidup sederhana, kalaupun tidak miskin, hidup sederhana, dia tidak kaya. Walaupun Nabi mempunyai peluang yang sangat lebar, sangat luas untuk membina kekayaan. Bekas isterinya dahulu merupakan seorang peniaga, jutawan, kalau sekarang ya orang sebut jutawan. Tetapi Nabi bersama dengan isterinya Khadijah mengambil persetujuan untuk hidup sederhana. Mereka hidup sederhana sekalipun pada awal hidup mereka adalah seorang yang kaya raya. Cara ini adalah merupakan satu cara yang dipilih oleh Nabi SAW, dan ajarannya yang ditinggalkan oleh Nabi SAW patut dihayati bagi melumpuhkan rasa kesombongan antara satu dengan lain. Sombong adalah satu penyakit di dalam masyarakat. Sombong disebabkan hatinya merasakan dia lebih tinggi, dia lebih besar, dia lebih berilmu, dia lebih kaya, dia lebih segala-galanya. Jadi ini tidak baik dalam sebuah masyarakat yang hendak menghidupkan ajaran Islam. Ajaran Islam bertentangan dengan cara hidup Nabi SAW. Kemudian kita pergi perkara keempat, ialah peringkat menyelamatkan manusia daripada jebak kebinasaan. Dan inilah yang dimaksudkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat di atas yang membawa tafsiran, iaitu setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai penyampai khabar gembira dan selaku pemberi amaran. Selepas daripada manusia ini agak subur perasaan sombong dalam hidup mereka, Allah utuskan Nabi untuk menyampaikan bahawa ini baik dan ini tidak baik. Pertama, berita gembira disampaikan, kemudian yang kedua pula yang berita yang menakutkan.
Inzar dan tafsir. Tafsir dan inzar, dua perkara disampaikan oleh Nabi sebagai laluan bagi dakwahnya. Tafsir artinya menyampaikan berita gembira, syurga, kerajaan Allah, dan beberapa kelebihan bagi mereka yang mengamalkan sunnah Nabi SAW. Yang kedua, tarhib bagi mereka yang menentang sunnah Nabi. Di sana pulanya ada perkara-perkara yang harus disedari, namanya tarhib, namanya izar, namanya menakutkan. Hati yang lembut rasa takut sebenarnya bila disebut neraka, bila disebut perhimpunan mahsyar, bila disebut Jibril, bila disebut malaikat-malaikat yang tidak bersama dengan manusia kecuali dalam keadaan yang dirazai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peringkat kelima pula ialah peringkat berpegang teguh dengan ajaran para nabi bagi memadamkan semangat keakuan, tinggi diri dan kesombongan sesama mereka. Ini juga yang kita sebutnya tidak ada ubatnya selain daripada menghayati ajaran para nabi. Para nabi tak ada, para nabi ini yang sombong, tak ada. Walaupun dia kaya seperti Nabi Sulaiman, ataupun walaupun dia mempunyai kepandaian yang lebih tinggi seperti Nabi Daud, dapat melembutkan besi, wa'lanna lahul hadid, namun mereka ini bukan orang yang sombong. Kekayaannya, kebolehannya, kepakarannya untuk memanfaatkan orang ramai. Nabi Daud alaihissalam pandai dalam perkara membuat baju besi yang disebutnya besi, dir' maknanya baju besi. Kepada siapa dibuatnya? Kepada mereka yang berkehendaki, kepada mereka yang memerlukannya untuk perang, untuk menyelamatkan diri dan sebagainya. Jadi inilah kedudukan nabi-nabi. Bukan nabi-nabi ini tak ada yang kaya, ada yang kaya malah nabi kita tak mahu mendekati kekayaan. Cukuplah bagi Nabi SAW boleh makan ketika lapar dan boleh tidak memilih makanan, tak memilih makan minum apabila dia kenyang. Jadi kita bila sampai masanya kita pergi juga makan walaupun perut tak minta, tapi tabiat suka memilih untuk makan, untuk minum, untuk berpoya-poya, untuk ini antara perkara-perkara yang diperingatkan oleh ajaran Islam. Kemudian peringkat ke-6 pula merupakan peringkat kedua bagi perselisihan sesama manusia. Tabiat, sikap, akibat berlakunya pentafsiran salah dalam agama, tersebarnya ajaran syirik dan kesesatan. Peringkat ini dinyatakan dalam ayat di atas dengan firman Allah yang bermaksud, yang membawa tafsiran. Ini yang ke-6, faktor yang ke-6, yang membawa tafsiran tidaklah berselisih tentang kitab itu, melainkan orang yang telah didatangi kepada mereka kitab suci itu setelah sampai kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata dan kerana hasad dengki sesama mereka sendiri. Peringkat yang ke-6 ini peringkat menurunkan kitab suci Al-Quranul Karim. Kitab suci Al-Quranul Karim diturunkan untuk mengobati penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat ini yang disebutkan tadi, membesar diri, sombong, antara satu dengan lain, semuanya merasakan dirinya lebih. Ini adalah antara penyakit yang ditegur oleh Al-Quranul Karim dengan teguran yang amat keras sebenarnya.
disebutnya orang ini zalim pada diri sendiri kerana tidak memilih keredaan Allah, zalim juga kepada masyarakat kerana memandang rendah kepada orang lain, memandang rendah, penyakit masyarakat. Al-Quranul Karim diturunkan untuk mengobati penyakit ini. Nabi mengobati penyakit ini dengan menunjukkan sikap yang betul, cara hidup yang betul, iaitu dirinya sendiri terlebih dahulu. Walaupun tekanan dari dalam keluarganya, dari dalam rumahnya, isteri-isterinya meminta Nabi SAW memberikan juga kepada mereka peluang untuk menyimpan makanan hingga sampai setahun, sebagaimana yang diberi kepada orang lain. Nabi kata kepada mereka, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin min an-nisa'i in ittaqaytunna fala tasda'na bil qawli. Hingga seterusnya dalam surah An-Nur menyebutkan, kalaulah kamu ini betul-betul mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan bercakap dengan orang laki-laki dengan merendahkan suara. Dan wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Kalaulah kamu mahukan keridaan Allah dan pada hari akhirat, maka di sana Allah menyediakan kepada kamu keridaannya, ajran 'azima, pahala yang sangat besar. Wa in kunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalaulah kamu ni mahu kesenangan hidup di dunia, maka sila datang, aku sedia membayarkan kepada kamu bayaran mut'ah. Ini sunat saja pada asalnya, tetapi oleh kerana manusia ini suka mencari jalan untuk menidakkan bayaran kepada bekas isteri, maka peraturan dalam mahkamah ada mut'ah. Bayaran mut'ah ditentukan oleh hakim yang memutuskan hukum di dalam pembicaraan. Ada mut'ah untuk kedudukan isteri dan keupayaan suami. Jadi ada setengahnya peguam masing-masing menolak tuntutan itu, menolak. Tetapi apabila menyerahkan kepada hakim, undang-undang menyerahkan kepada hakim kadang-kadangnya meluluskan 1 juta, 2 juta untuk keupayaan suami dan untuk keadaan isteri pada masa dia berkahwin. Dia nak minta 2-3 juta sebelum daripada kahwin, dulu dia duduk rumah buruk saja di kampung. Tapi dia tak bercerai, dia nak minta pulaknya 2 juta, 3 juta. Itu di luar kebiasaan. Nabi menyatakan, ta'alaina, wahai para isteri, datang di sini, sila datang. Kalau kamu tidak setuju hidup bersama Nabi, umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila, aku akan bebaskan kamu dengan satu kebebasan yang cukup cantik, yaitu bercerai dengan 1 talak, bukan 3 talak sekaligus cerai. Aku cerailah kamu pada keadaannya dia beri 1000 talak. Mana ada sampai 1000? 3 tu pun tak ada dalam Islam, kata Ibn Taymiyah. Tak ada. Yang adanya berapa? 1. Kemudian fikir dulu nak terus lagi ke ataupun nak lepas semua sekali seperti yang diminta. Yang diminta tu 1000, tak ada 1000. Miskin. Mengapa begitu? Ini Islam yang dia membina rumah tangga yang rosak, berfikir terlebih dahulu sebelum membebaskan mereka daripada ikatan perkahwinan. Jadi kemudian peringkat ke-7 ialah peringkat manusia terbahagi kepada 2 golongan, iaitu mukmin yang mengikuti jalan hidayat dan mampu mengatasi sebarang masalah yang menimpa mereka dengan pedoman dari wahyu dan yang disampaikan oleh para nabi. Tahap ini dipahami daripada firman Allah, fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biizni. Ini peringkat ke-7. Peringkat ini masyarakat terbahagi kepada mukmin dan tidak mukmin.
Orang mukmin itu ialah mereka yang dapat menyelesaikan masalah dalaman rumah tangga mereka. Mereka dapat menyelesaikan dengan baik. Isteri dapat menerima putusan suami, suami tidak mudah menjatuhkan, membebaskan isteri daripada ikatan perkahwinan, disebabkan mereka sudah berilmu, sudah pandai membaca Al-Quran, sudah dapat membaca kitab-kitab. Jadi terserahlah kepada mereka untuk menentukan sendiri-sendiri bagaimana rumah tangga mereka hendak didirikan. Bagaimana? Kembalilah kepada Al-Quranul Karim. Kembali kepada Al-Quranul Karim. Kalau Nabi dia panggil isteri, kamu fikir terlebih dahulu kamu nak cerai ke ataupun kamu nak terus hidup bersama Nabi, dan persediaan untuk pada hari akhirat ajran azima. Fa ta'alaina usarrihkunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Aku bebaskan kepada kamu dengan kebebasan yang cukup cantik berfikir dulu. Kalau sekarang ni rangkakan dahulu apa dia syarat-syaratnya, keperluannya untuk berkahwin, untuk terus meneruskan ikatan perkahwinan. Jadi bagi mereka yang berilmu, Allah menyatakan fahadallahu allazina amanu. Setelah manusia terbahagi kepada mukmin dan kafir, Allah menunjukkan kepada mereka. Allah lalu dengan keizinan Allah menunjukkan kebenaran kepada orang yang berilmu tentang hal yang dipertikaikan oleh mereka itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun keadaannya memerlukan kepada hidayah Allah. Orang yang mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan dia meminta hidayah itu, Allah akan berikan kepadanya. Hadallahu allazina amanu limakhtalafu. Allah tunjuk kepada bagi menyelesaikan perkara-perkara yang mereka ikhtilaf. Ikhtalafu ada tak di situ. Kita sebutnya semalam, kalau yang tak ada tak disebutnya khilaf. Khilaf ini pergeseran, perbezaan yang kecil, perbezaan yang boleh diselesaikan sendiri. Tak payah hari ni kita nak makan apa, boleh diselesaikan sendiri. Tetapi kalau ikhtilaf ini bumi langit, jauh ikhtilaf. Yang di atas tu dikata di bawah, yang bawah tu dikatakan di atas. Ini namanya ikhtilaf. Ikhtilaf tidak boleh diterima oleh Islam. Tapi Islam boleh menerima khilaf. Khilaf tu kecil saja, kecil. Bersentuh kulit laki-laki dan kulit perempuan batal wudu, itu namanya khilaf. Khilaf menyentuh kemaluan selepas berwudu, itu khilaf. Setengah mazhab kata tak batal wudu, setengahnya menyatakan batal wudu. Yang kata tak batal wudu itu Quran bela dia, hadis membela dia. Hadis kata kan itu kulit dengan kulit, bukannya mula masa yang Al-Quran menyatakan batal itu mula masa. Mula masa ini maknanya dia lebih mendalam lagi daripada sentuh. Bukan kata sentuh, atas sikit lagi, atas sikit. Itu maknanya mula masa. Sentuh, bersentuhan, sama-sama mencari. Tapi kalau lams itu maknanya sentuh, tersentuh, itu lamsun. Lamsun setengah fuqaha menyatakan batal wudu. Tetapi dalam hadis menyatakan batal apa, dia katanya, Nabi kata itu sentuh, tapi mula masah yang membatalkan wudu. Mula masah ini lebih mendalam artinya. Begitu. Kemudiannya itu Islam dalam perkara yang kecil-kecil diserahkan kepada suami isteri untuk menyelesaikan masalah dalaman mereka. Tetapi kalau ikhtilaf, perlulah kepada hukum. Tengok kembali kepada Al-Quranul Karim, bagaimana Nabi menghayati, Nabi mentafsirkan ayat-ayat kenaan. Kemudian seterusnya, adapun orang fasik, ini lawan bagi orang mukmin. Orang fasik dan orang yang menentang pedoman wahyu akan terus berada dalam kesesatan dan perselisihan yang berterusan. Bagi orang fasik, nasib mereka ialah tidak dibela oleh Islam, kecuali mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala
dan mematuhi hukum-hukumnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhfa', min du'a'in la yusma'. Allahumma inna na'udzu bika min al-jununi wal barasi وسيء الأسقام والأوبئة الفتاكة. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.